Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, hari ini tular di media sosial dan di media kita melihat berlangsungnya pernikahan sepasang pasangan artis yang terkenal, saudara Sabri Yunus dan saudari Angelie Tan, yang telah berlangsung perkahwinannya di Perlis. Alhamdulillah, perkahwinan berlangsung di kediaman Sahibus Samahah Mufti. Dan bersama kita pada temu ramah kali ini ialah Sahibus Samahah Datuk Dr. Muhammad Asri selaku Mufti Perlis yang telah mengakad nikahkan kedua pasangan ini. Jadi untuk memberikan sedikit pencerahan dalam pernikahan kali ini, saya ingin bertanya beberapa soalan. Antaranya dalam sembang-sembang tadi, Sabri Yunus memilih Perlis kerana beliau terdedah dan mengikuti kuliah-kuliah, tulisan dan ceramah-ceramah Datuk Mufti. Bahkan beliau juga mendedahkan perkara yang sama kepada Angelie Tan yang akhirnya beliau mendapat hidayah memeluk Islam. Mungkin Datuk boleh beri komen sikit tentang apa yang disebut oleh Saudara Sabri tadi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Alhamdulillah, mereka telah selamat melangsungkan pernikahan, telah menjadi suami isteri yang halal. Dan sebelum itu lagi, Alhamdulillah syukur kerana Angelie Tan telah menganut Islam. Dan kita tahulah mereka ni melalui drama mereka dulu bersiri, yang saya tahu Pimai Tang Tu lah, dan kemudian saudara Sabri yang saya tahu ialah Pak Ya Concode kan. Beliau telah menghubungi pihak yang lain yang mempunyai hubungan dengan saya dan memaklumkan hasrat beliau untuk diakad nikah oleh saya di negeri Perlis. Mereka ni orang, saudara Sabri orang Kelantan, dan beliau menyatakan bahawasanya alhamdulillah hasil daripada pendedahan kepada Angelie Tan, ceramah-ceramah yang beliau ikuti ceramah saya di media sosial, mungkin terbuka hati dia untuk menganut Islam. Dan kita tahu bahawasanya macam mana yang Allah beritahu pada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu tidak memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasih, tapi Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan ini adalah sebab musabab kan. Mungkin juga pendekatan kita di Perlis ni dan ceramah-ceramah saya adalah pendekatan yang lebih cuba untuk memahami latar logik dan juga argument, kerana Islam ni adalah evidence based, lah agama berdasarkan evidence, berdasarkan hujah dan alasan. Dan itulah pendekatan yang cuba kita bawa di dalam ceramah-ceramah kita. Kita melepas diri daripada superstitious element, karut-marut, benda cerita khurafat, tahayul, kepercayaan melampau kepada golongan agama yang tidak ada alasan yang benar daripada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kalau kita bawa manusia balik pada Al-Quran dan Sunnah, mudah-mudahan Allah membantu kita, menjadikan kita sebab musabab untuk orang lain menganut Islam. Sebelum ni pun alhamdulillah ada ramai juga mereka yang bukan Islam, yang menganut Islam, yang datang berjumpa kerana mendengar ceramah saya dan juga mungkin ceramah orang lain juga, disebabkan kerana mereka rasa agama mereka, logik yang kuat telah dapat dicapai oleh akal dan minda mereka. Dan saya mengharapkan insya-Allah mudah-mudahan Allah membantu kita dalam usaha dakwah kita ni, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, kita bersyukur kerana Angelie Tan telah menyertai keluarga besar Muslim kita pada hari ini. Satu lagi Datuk, soalan antara yang paling kerap dan juga kita tengok banyak yang timbul dalam komen-komen live yang kita dapati sudah mencecah ratusan ribu menonton secara langsung pernikahan tadi, ialah begitu mudahnya akad nikah yang dilakukan ataupun dilangsungkan oleh Datuk terhadap pasangan ini, dan ramai rata-rata memuji dan mereka agak terkejut dan terperanjat seakan-akan mudah, begitu mudah, senangnya akad nikah dan bahkan nanti berbeza dengan apa yang mereka lihat dan mereka alami sebelum ini. Mungkin Datuk boleh komen sikit dari sudut hukum dan sebagainya. Sesiapa yang membaca hadis-hadis Nabi, dia akan mengetahui bahawasanya Nabi akad nikah memang mudah.
zawajtuka bi fulan, aku kahwinkan engkau dengan fulan, kata dengan fulanah, kata Nabi. Dengan begitu mudah Nabi telah kahwinkan orang. Dan yang penting ialah cukup rukun, adanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul maksudnya adanya kita memberikan satu tawaran perkahwinan maksudnya, dan suatu pihak lagi menyambut tawaran perkahwinan itu. Dan itulah, tak adalah dalam agama ni kata kena satu nafas, kena tak boleh ni, kena hafal balik perkataan yang orang yang akad tu. Tak, dia kata bahawa aku menerima seperti mana yang telah disebutkan, maka berlaku ijab dan kabul. Kadang-kadang dia kontradik orang yang mengajar ni, kerana dia kata kalau nikah ni buat main-main pun jadi nikah. Dia kata kalau kita kata aku nikahkan kau dengan anak aku terima jadi. Tapi bila time betul-betul nak akad nikah, diletakkan dengan satu nafas, huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. Yang penting ialah adanya ungkapan yang menyatakan bernikah dengan siapa dinikahkan, dan pihak yang satu lagi juga menerima, dan adanya dua orang saksi. Jelas ungkapannya itu. Dalam mazhab Syafi'i nak kepada inkah dan atau tazwij, aku nikahkan ataupun aku kahwinkan. Walaupun dalam mazhab Malik dan seumpamanya lebih luas dalam pemilihan perkataan itu. Tapi tak apa, kita aku nikahkan kau dengan fulana, dengan orang sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian. Cukup. Dan dia taklah kira aku terima nikahnya dengan aku terima nikahnya seperti yang dinyatakan tadi. Itu tertunai maksudnya. Ini kadang-kadang saya lihat macam ragging ataupun macam nak denda pula pasangan perkahwinan. Saya telah tulis 10 tahun lepas dulu saya menulis artikel tentang hal ini. Kalau kita lihat dalam Sahihul Bukhari lagi mudah. Dia kata kalau walaupun dalam mazhab Syafi'i dia tidak semudah itu dia terima iaitu, tapi kalau dia kata kalau lelaki tu kata kahwinkanlah anak kau dengan aku, bapaknya kata aku kahwinkan, sah. Maksudnya demikian para fuqaha meluaskan. Tapi kita di sini, aku kahwinkan kau, aku nikahkan engkau dengan fulana, dengan mahaskan. Dia kata aku terima nikah. Seperti yang kau sebutkan, maka habislah, terimalah. Tak adalah kena dia hafal namanya satu nafas, tak putus nafas. Ini semua adalah salah faham terhadap fiqh. Salah tahan terhadap maksud terputusnya majlis ataupun terputus dengan kadar yang lama. Misalnya lepas dia angkat, dia tawarkan pernikahan, lepas itu dia tu diam, pergi minum kopi dulu, siambangan kawan sebelah, kemudian barulah nak jawab. Itu ada perbincangannya. Tetapi kalau dia kata aku terima nikahnya, maka sah. Kita jangan jadikan benda-benda ni terlalu rumit. Benda yang halal ni. Halal. Solat besar, Allahu Akbar. Masuk kita ke dalam solat. Jual beli. Kita jual beli. Itu akad barang orang. Sama ada kita, ialah dalam jual beli lebih mudah memberi wang ataupun menghulurkan barang. Dalam akad sewa, aku sewa apa? Mudah tak aku kena sewa rumah ni dengan sekian pada rumah sekian satu nafas. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak benar, yang akhirnya menyusahkan. Kemudian orang sekeliling boleh pula kata sah tak sah, ulang. Ini bukan satu permainan. Ini satu permainan. Dia lafaz itu telah sah, mengapa perlu diulang. Sebab tu saya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi contoh dalam masyarakat, dan kita mengingatkan jugalah juru nikah seluruh negeri, Perlis khususnya, jangan payah-payahkan hal yang seperti ini. Yang penting mudah, dan disunahkan sebelum itu kita ada khutbah nikah. Okey Datuk, antara perkara yang menjadi kempen Datuk dalam tulisan-tulisan Datuk yang 10 tahun yang lepas juga, mudahkan yang halal, susahkan yang haram. Kerana dalam trend masyarakat kita ni, dia suka menyusahkan yang halal dan memudahkan yang haram. Terbalik. Antara reform yang Datuk buat ialah kita mudahkan yang halal, kita susahkan yang haram. Dan antara perkara yang menarik, kita melihat apabila topik isu pernikahan ni banyak disebut tentang Perlis. Perlis ni terkenal dengan memudahkan pendekatan polisinya, fatwanya tentang pernikahan, poligami dan pengesahan pernikahan di luar negara. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dan pegangan di Perlis ni? Mungkin Datuk orang yang selayaknya untuk bercakap tentang hal ini. Silakan. Alhamdulillah, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di bawah Duli Yang Terhormat Mulia Tunku Raja Muda, dan kita yang bersama-sama dengannya berusaha dalam hal ini. Kita Perlis ni alhamdulillah, Perlis ni di samping tidak ada rumah urut, tak ada kelab malam, tak ada apa yang orang boleh duduk
duk malam-malam duk pergi bawa pasangan ke, tak ada tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah, di samping itu kita ada memudahkan perkahwinan. Kita tahu ratusan, mungkin ribuan manusia yang telah datang dengan begitu banyak untuk berkahwin di Perlis, karena kita memudahkan urusan perkahwinan ni. Dan kita mudahkan untuk mereka datang dan kahwin supaya tak jadi complicated benda yang halal ni. Setengah orang bukan saja dua cara kita mudahkan. Pertama, kita mudahkan di sini untuk kahwin. Ini pun saya kempen, boleh mai kahwin di Perlis kalau mau. Dan yang kedua ialah, kalau yang telah berkahwin di luar negara, ada sijil yang sah daripada pengiktirafan daripada kedutaan ataupun konsulat ataupun badan yang sah, dia susah nak dapat pengiktirafan perkahwinan di Malaysia ni kerana banyak tempat lain mungkin nak kena masuk mahkamah dulu ke apa. Mari ke Perlis. InsyaAllah kita nak bagi sijil kerana dia dah kahwin dengan sah, supaya dia ada sijil yang sah di Perlis. Tapi ada urusan sikit lah dia kena buat. Bahkan saya juga ingin memberitahu bahawasanya kepada mereka yang ini keluar sikit tajuk, yang terlibat dengan soal anak yang tak boleh didaftarkan kerana kepada bin bapaknya kerana perkahwinan bawah daripada 6 bulan. Tapi dia telah berkahwin. Jika berkahwin, cuma perkahwinan bawah daripada 6 bulan, kalau dia datang kepada Perlis, dia berurusan dengan Perlis, insya-Allah kita akan binkan kepada bapa dia. Ini fatwa ni telah menjadi fatwa dan telah digazet dan telah boleh baca argument kita. Dan ni fatwa ni disokong ialah fatwa sejak dulu Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Urwah bin Zubair, juga fatwa Syekh Al-Qaradawi, fatwa sebahagian ulama Saudi juga, hatta Ibn Utsaimin, semua, dan ramai lagi kajian-kajian menunjukkan inilah merupakan pendapat yang dapat menyelesaikan masalah, yang mengelakkan anak-anak ini dizalimi dan memudah menutup keaiban dan memulihkan orang bertaubat tanpa dibuka aib. Dan Perlis juga membantu hal ni, membantu hal ni. Di samping perkahwinan tadi, datang ke Perlis, kita adalah destinasi halal, destinasi yang memudah carakan perkara-perkara yang halal, menutup perkara-perkara yang aib, membolehkan kaum muslimin hidup dengan baik di atas muka bumi ini. Ini adalah reform yang cuba kita lakukan dan sedang berlaku dalam negeri ini. Tapi of course lah, bila datang ke negeri ini, dia adalah urusan-urusan yang membabitkan teknikal yang perlu dilakukan. Tapi mari ke Perlis, insya-Allah. Mari ke Perlis. Dan ini saya jemputlah semua orang untuk datang. Siapa yang ada urusan, dia boleh datang ke Perlis. Walaupun mungkin sijil dia duduk simpan 3 tahun tak berani nak buat keluar, dia boleh buat keluar. Barangkali Ustaz Mat pun boleh tolong untuk memudah carakan sebagai orang Perlis, boleh abang sikitlah kat mereka macam mana. Okey, Alhamdulillah, terjawab beberapa persoalan yang timbul rentetan daripada berlangsungnya akad nikah dan perkahwinan pasangan Sabri Yunus dan isterinya Angeli Tan, Alhamdulillah, dengan diakad nikahkan sendiri oleh Sahibus Samahah Mufti Perlis. Dan beberapa persoalan tentang mudahnya akad nikah, mudahnya fiqah dan mudahnya urusan perkahwinan telah dirungkaikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Dan Alhamdulillah, bagi sesiapa yang menonton temu bual ini, jika berhajat ataupun mempunyai permasalahan seperti yang disebut oleh Datuk tadi, isu nasab anak dan sebagainya, kami mengalu-alukan datang ke Perlis. Boleh berhubung dengan saya selaku orang Perlis untuk kita mempermudahkan urusan yang halal dan menutup jalan-jalan yang haram. Hubungi saya insya-Allah 0195446758. Sedia membantu insya-Allah. Terima kasih Datuk di atas kesudian untuk ditemu bual isu yang tular sekarang ni di seluruh Malaysia. Mudah-mudahan seluruh yang menonton mendapat manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.